طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurna wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabitan bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini alhamdulillah ya, kita dapat hidup dalam aman damai lagi. Okay. Berbanding saudara mara kita yang ditindas dan dizalimi di Palestin sana, maka teruskan berdoa kerana itu adalah senjata yang kita ada setakat ini. Di samping kita memberikan bantuan keuangan sekadar yang kita mampu. Tuan-tuan sekalian, bila bercakap isu Palestin, tuan-tuan pun dengar kuliah daripada Profesor Madya Dr. Mak Rafah baru ni kan, antara akademisian yang memang membuat kajian secara akademik tentang sejarah. Kalau kita lihat di sudut akidah kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala amat adil. Adil kat mana? Jika kita lihat saudara kita di sana dizalimi, ditindas, tapi Allah muliakan mereka dengan syahid. Kita tak dapat peluang tu. Jadi mereka dambakan kematian dan kematian mereka syahid. Kita mati tercekik biji durian, tak ada syahid kita. Itu adilnya Allah, percaturan Allah. Sebab kita hanya nampak kadang-kadang satu sudut, kita tak nampak sudut yang lain. Okey. Maka sebab itu dikekalkan konflik di Palestin ini supaya adanya jihad fi sabilillah. Kalau tidak habis, tak ada lah. Okey. Baik, itulah percaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi respon sikit ke Nuri, saya nak mohon maaf kepada Tuan Haji Suari. Kebiasaannya memang ujung bulan saya kat sini sebab kuliah saya di Kuala Lumpur minggu kedua dan minggu keempat Masjid Nasrullah lah. Saya tak tahu yang bulan ni minggu kelima, kita ada 5 minggu. Jadi 22 bulan baru ni saya dah habis kuliah di Kuala Lumpur, dan minggu ni saya kena balik kampung untuk jenguk mak mentua saya. Sebab minggu lepas kakak saya dah balik, kak ipar saya dah balik dari Melaka. So minggu ni kami pula lah gili-gili. Sebab saya walaupun sibuk macam mana pun, sebulan sekali tetap adjust time untuk balik Kedah. Balik Jumaat malam ke, subuh hari Sabtu, Ahad malam tolak mai, ataupun subuh Isnin tolak mai. Memang lagu tu lah setakat ni. Mak mentua duduk seorang, jadi memang terpaksa gitulah. Tanggungjawab kita lah ya. Setelah daripada ni kita balik lah. Walaupun letih dan sebagainya tu, itu jangan ambil kira, balik aja. Baik, kita sambung perbincangan kita. Cuma sebelum tu banyak juga minta saya kupas
lately ni terlalu ramai mereka yang sakit anxiety. Betul? Banyak sangat. Tadi pun bila Jumat ni jumpa saya, sebab dia pun merawat juga. Saya tak tahu lah kalau Dr. Suraya berhadapi pesakit yang macam tu, tapi biasanya dia akan cari yang jenis ala Islam, sebab dia anggap macam ada gangguan. Saya hurai bagi tuan-tuan faham lah. Kok-kok lah kena adik-beradik ke, kena diri sendiri ke. Macam kami boleh tengok dengan watak cara bersemang, kita boleh tahu. Dalam perubatan kami, tim-tim perawat, bila kita buat kajian kenapa ramai sekarang terlalu banyak mereka yang ada masalah anxiety, yang masalah ekonomi itu satu hal, tetapi kebanyakannya sebab vaksin yang kita cucuk 2 tahun lepas, hari ini baru ditunjukkan dia punya. Rupanya senjata orang Yahudi ini ialah untuk mengacau bilaukan emosi umat Islam, secara khususnya supaya lupa tentang agama. Jadinya begini, kita dah lepas lah. Sebab itu Dr. Iqbal dia selalu pesan, kalau siapa yang belum detox tu, dia kata ada masa untuk detox, kena ambil madu 4 kali sehari, pagi, tengah hari, petang dan malam. Bancuh ngayak minum. Macam tu je. Detox yang mampu dibuat sekarang walaupun dah 2 tahun, sebab benda tu masuk dalam darah. Okey. Campur air kosong lah. Terima kasih, saya pun nak minta ayat. Bancuh cara panas, iaitu air dahulu baru madu. Ayat macam ni cukup lah, baru 2 sudu madu. Ustaz, saya pernah baca ada orang India, dia pun buat sebagai cara dia. Dia kata madu tak boleh air panas. Okey. Tolong diam. Makanan sunnah yang dilarang bersama air panas, minyak zaitun, itu nombor 1. Untuk kes madu, dalam perubatan Islam digalakkan dibancuh bersama air suam. Air panas untuk makanan sunnah digunakan untuk membancuh Arabic gum sahaja. Arabic gum wajib guna air panas, kalau tidak jenuh kita nak kacau, nak goncang, lambat. Okay, itu kaedah. So jadi bancuhan panas, air dulu baru madu. Tuan-tuan kena buat 4 kali sehari. Madu apa-apa lah, tak kisah, janji madu asli lah. Kita buat sampai kita rasa susah nak tengok benda ni, sebab dia, tapi pekaji-pekaji yang bahagian kami ada doktor biasa perubatan, tapi yang ada ilmu agama yang campur alternatif ni, forever kita kena ambil, amalkan sampai kita rasa dia gini tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan semua masih duduk fikir, kadang-kadang demai satu suasana ataupun satu keadaan, duk celaru kepala otak tu, benda tu belum keluar lagi tu. Saknu dia jadi tak stabil. Baik. Balik pada cerita anxiety tadi. bila Jumani jumpa saya pagi tadi lepas subuh, dia pun pening sebab pesakit dia pun ramai. Dia kata, Ustaz, bila kita buat ruqyah tak ada apa-apa pun. Saya kata, betul lah. Bisikan halus tu, tuan-tuan pernah dengar tak ceramah Ustaz Auni kan? Kan dia sebut perancangan sampai mereka boleh buat gelombang tu, wujudnya gelombang ataupun bisikan halus dalam kepala otak kita. Itu perancangan mereka buat 5G. Ini konsep 5G. Baik. Jadi bila dia tanya, saya kata memang tak ada benda tu. Dia bukan iblis, dia benda lain, benda halus juga. Maka begini tuan-tuan, pertama kena tengok mereka yang mudah kena anxiety disorder, mereka yang pernah ada sejarah gastrik. Itu nombor 1. Siapa yang pernah kena gastrik,
memang cerah masa depan untuk dapat anxiety disorder kalau tak rawat lah. Kemudian mereka yang pernah ada GERD, daripada gastrik, kalau tak dirawat dia akan naik kepada satu tahap GERD, GERD, boleh google. Daripada GERD tak dirawat baru naik anxiety. Anxiety tak dirawat sakit jiwa. Sakit jiwa tak dirawat Tanjung Bahagia, hospital Bahagia. Itu plot dia. Orang Islam untuk kes gastrik kita boleh gunakan bahan-bahan lah, tapi bila sampai ke tahap GERD dan anxiety, dia terpaksa ada unsur kerohanian kena top up. Dia tak memadai dengan pil penenang. Kalau doktor, untuk Suraya tahu lah, mana kita akan bagi pil penenang lah kepada pesakit. Untuk orang Islam ada kaedah lain. Top up macam mana? Top up di sudut amalan harian, zikir, air penawar, tu fungsi tu. Minuman yang bersifat penenang, koko, delima, kurma. Maksudnya bahan-bahan ini jadikan minuman, jus ke whatever lah, minum. So ini kaedah. Saya beritahu sini supaya tuan-tuan boleh bantu orang lain. Jadi kami taklah teruk sangat nak handle pesakit. Ramai sangat sekarang. Jadi bila berlaku benda ini, orang yang tak faham, dia anggap kata GILA lah kan, ataupun ni sebab dia akan efek family dan sebagainya. So kena beringat lah, kena ni lah. Sebab kami di perawat ni boleh katakan setiap hari ada kes macam ni. Dia tak boleh rawat dengan ruqyah. Dia tak akan, bukan jin ke badan dia, bukan. Dia emosi terganggu. Sistem zaman sekarang 5G punya dah mula masuk kan. So benda tu dia boleh buat gelombang yang mengganggu emosi kita. So dia masukkan, kita katakan kalau vaksin tu dipanggil sebagai masukkan ni lah, macam pendrive lah, tanpa kita sedari. Baik, tu tak apalah. Ni yang akan datang ada satu lagi kes yang mungkin kita kena vaksin juga. Kalau berlaku benda tu lah, kita tunggu dan lihat lah. Cuma saya nak beritahu, itu kaedah untuk merawat vaksin. Dan kalau nak cepat lega, selepas dicucuk terus sapu madu. So madu akan hisap balik racun tu keluar. Tu je, immediate, jangan tunggu. Bawa siap-siap madu, lepas cucuk je sapu. Lepas cucuk je sapu. Itu yang saya buat pada mak mentua saya, pada adik-beradik saya semua. Alhamdulillah, anak-anak saya semua tak ada demam, tak ada kesan bah, ya. Tanya apa tanda-tanda dan juga pada peringkat umur mana yang ramai menghadapi anxiety? 40-an ke atas. Dia sebab bila kita 40-an ke atas, imun badan kita dia makin menurun. Hak muda-muda ni dia duk aktif, cegah mereka. Banyak pokok petai sebagainya kan, cegah. Kampung lah. Kalau kok sini dia nak geret kan. Jadi maknanya dia punya imun kuat, dia tak ada masalah sangat, dia boleh lawan. Sebab tu kalau kita lihat data yang meninggal banyak lepas vaksin kan ramai golongan 40 ke atas. Kalau bawah pun sebab ada komplikasi jantung, paru-paru begitu. Jadi hak depan saya ni kena ingat lah. Ni hak depan saya ni. Sebab dalam kategori umur tu. Ya. Walaupun ajal maut di tangan Tuhan, ada sebab musabab, tapi kita disuruh berikhtiar dan berusaha. Okey. Insya-Allah ya, mudah-mudahan. Baik. Orang terakhir juga Ustaz, dia dalam keadaan Tak. Orang jadi tak macam, dia macam histeria lain. Dia diam, dia mula cerita. Dia cerita, dia takkan berhenti cerita. Kemudian dia takkan berhenti tanya, sampai nak keluar ke pintu pun dia tanya lagi, nak masuk pintu kereta pun dia tanya lagi. Dia seolah-olah dia tak habis luahkan dia punya persoalan, walaupun kita dah jawab. Balik rumah lagi WhatsApp pula. Kami tahu lah kategori orang macam ni, kita tahu dah dia ni anxiety. Dia macam tu. Sebab tu doktor dia malah fikir panjang, bagi ubat penenang, balik makan. Kalau tidak doktor tu pun pening juga, mana-mana doktor berdapat anxiety. Dia jawab ni. Okey. Sebab itu majoriti
perempuan. Ada juga lelaki-lelaki, tapi perempuan lebih ramai. Sebab perempuan cakap banyak Ustaz. Ya, betul. Dalam ni kata simptom saya baca simptom anxiety, feeling nervous, having sense of impending danger, panic or doom, having an increased heart rate, breathing rapidly, sweating, trembling, feeling weak or tired, and trouble concentrating on or thinking about anything. Dia yang dia rasa nervous semua tu tuan-tuan, kan saya kata tadi daripada GERD kan, bila acid reflux tu dia tendang keluar melalui saluran esophagus ke atas daripada angin di perut, maka tolakan itu menyebabkan pesakit rasa sukar nak bernafas. Jadi dia ni duk rasa macam malaikat nak cabut nyawa aku. Itu yang banyak berlaku. Rasa nak mati. Tak mati-mati pun, dia rasa nak mati. Bila kita ada satu simptom begitu, rasa nyawa tak boleh, rasa macam ada angin naik ke sini, kadang-kadang sampai ke dada, kadang-kadang sampai ke kerongkong. Ya, aku nak mati. Bila orang dah mula fikir aku nak mati, itu ni jadi tu. Dia main masalah tu. Siapa-siapa pun bila fikir macam kita lah kan, bila kita terlantak di hospital. Terlantak di rumah tak apa lagi, terlantak di hospital. Dia dah rasa lain macam tu. Maksudnya kita rasa bahawa pengakhiran hidup aku dah tak lama. Kita akan rasa macam tu. Tapi ramai yang masuk hospital keluar elok je. Tapi kita rasa begitu sebab sekeliling kita macam tu. Lebih cuak lagi kalau sebelah kita meninggal. Katil sebelah jam, kita jam. Duk esok pula ujung tu meninggal. Lagi dia rasa benda tu dia akan mai. Maka sebab itulah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Balik kepada Quran balik. Kena ingat pada Allah. Waktu ni lah tuan-tuan kena bawa tasbih. Jangan tinggal tasbih. Tasbih elektronik ke, tasbih digital ke, tasbih kayu ke, ikut. Balik pada Allah balik, insya-Allah. Sebab itu bila tengok viral budak-budak Palestin kena jahit kaki semua tanpa bius, mulut sebut baca Al-Quran, so dia boleh tahan sakit walaupun dijahit tanpa bius. Sebab dia lazimi baca Quran. So tenang. Allah bagi gitu. Jadi itu panduan. Allah bagi panduan kat Palestin untuk panduan kat kita di sini. Tu jangan lupa nah. Okey, ada lagi yang nak sentuh bab ni? Ada siapa ada ke ataupun adik-beradik ada apa? Itulah solusinya ya. Itulah solusinya. Minuman tolong tukar kepada koko, tak kira lah. Jangan Milo saya tak galakkan, gula banyak. Yang lain pada tu. Ya, ataupun delima atau kurma. Jadikan minuman. Jus lah. Okey. Baik. Syafiq tak masuk. Okey, muka surat 162 tuan-tuan. Baris tengah tengah-tengah tu kita berhenti hari itu dan apabila tu ya, dan apabila. Kitab Rumi muka surat berapa ya? Okey, 239. Dan apabila jumpa tak? Baik. Dan apabila khulu' oleh suami atau ditalaknya dengan iwad, dengan bayaran tertentu, maka tiada harus baginya rujuk. Ini hukum asal khulu'. Maksudnya bila cerai khulu', laki tak boleh rujuk bini dia lagi dah, kecuali kena akad baru. Ba'in surah dia panggil kena akad baru. Dia beza dengan ba'in Cina buta. Perempuan tu kena kahwin orang lain, cerai baru dia kahwin balik. Ni tak, dia boleh kahwin balik dengan perempuan dia dengan akad nikah baru. Okey, baik. Maka jika ia syaratkan rujuk, tok lelaki ni pula dia nak buat cerai cara khulu' tapi nak rujuk. Okey, dia nak letak syarat rujuk. Jadi tuan kitab ni bagi contoh. Seperti dikatanya, aku talak akan dikau atau aku khulu' akan dikau dengan bagian atas bahawasanya bagiku atas engkau itu raja'ah. Raja'i ya.
maka diterima oleh isterinya. Itu satu contoh. Contoh kedua, atau jika engkau ibrak akan daku, bebaskan diri engkau daripada aku, daripada isi kahwin engkau, maka engkau tertalak satu talak raj'i, maka diibrak isterinya akan dia jatuh talaknya raj'i. Baik, hak ni mungkin berlaku kepada kepala otak bisnes. Dia nak duit, jadi dia cerai, tapi dia letak perkataan rujuk tu. Boleh, maknanya dia kata aku cerai, bayar kat aku, tapi aku nak rujuk balik hang. Bila ada syarat begitu, maka tak dikira sebagai khulu', dikira talak biasa, walaupun hang bayar, sebab ada rujuk tu, ada perkataan tu, dia letak condition kat situ. Jadi untunglah si suami, kan, bini bayar 5,000 cerai, lepas tu rujuk balik, lepas tu cerai, lepas 5,000 lagi rujuk balik. Tu saya kata kepala otak bisnes. Kalau macam tu pinjam aje lah. Ni dia nak buat contoh lah kitab. Kita tak tahu lah benda tu ada ke tak ada. Ya, kita tak tahu benda tu ada ke tak ada. Dia nak buat contoh saja. Sebab tu dia kata atau dikatanya contoh. Harap-harap tak ada lah lagu tu, ya. Betul lah kata Datin, maknanya apa susah pinjam je lah, bayarlah balik gitu. Kalau bayar lah, kalau tak bayar halal lah, itu. Baik. Dan tiada sabit harta bagi suami kerana syarat rujuk. Jadi kita sambung lagi, bila ada perkataan rujuk tadi, maka harta duit tadi kalau tak bagi pun tak apa, bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa, sebab dia bukan syarat harta. Sebab hang rujuk biasa, sebab nak rujuk dikira cerai biasalah, dikira talak biasa. Okey, gitulah ceritanya. Dan syarat harta atau ibrak itu bernafi-nafi keduanya. Jadi dia kata kalau nak harta atau pembayaran tadi, kedua-dua orang ni kena nafikan rujuk tadi. Maksudnya cerai khulu', baru boleh kira harta benda tadi. Kalau tidak, tak boleh kira apa. Okey, tu dia sebut di sini. Maka gugur kedua-duanya. Gugur apa? Gugur yang istilah rujuk tadi, dan tinggal talak semata-mata. Begitu. Sebab apa? Dan ia menghendaki akan rujuk, dan nak rujuk. Jadi ibarat kata benda hak mudah duk ada, pi cari hak payah. Tu cerita dia. Orang Melayu suka lagu tu. Benda hak mudah duk ada, pi cari hak payah. Jadi daripada masalah khulu' hang letak bagian syarat dengan aku nak rujuk, bi hang cerai biasa. Dalam masa iddah, kalau kata berlaku penyesalan, kan, ingat anak-anak apa semua, rujuk balik lagu tu. Cuma janganlah buat main-main, sebab tu syarat bagi 3 je, dan lepas 3 habis lah. Okey, begitu. Tapi kita hendaknya berkekalan lah. Dan jika berkata isteri bagi suami, ni lah bini dia kata kat laki dia pula, talak olehmu akan daku dengan bagian, maka murtad keduanya. Ini kes, ya, kes duk cerai, bini minta talak dengan suami, contoh, ya, dia suruh talak, aku bayar kat hang, tiba-tiba entah macam mana berlaku murtad. Kita pun tak tahu cerita ni, sebab ni contoh lah, begitu. Jadi maka murtad kedua-duanya, laki bini tadi murtad, atau salah seorang daripada keduanya, maka diperkenankan dia oleh suaminya, maka padanya tilik. Ya, katakanlah waktu dia minta cerai tu, khulu' tu, tiba-tiba murtad dua-dua atau salah seorang, dan laki dia pula
bersetuju untuk ceraikan bininya, sedangkan dalam keadaan tu mungkin kedua-duanya murtad atau salah seorang, maka hukum fiqh kata kena tilik, kena tengok dulu, tengok situasi macam mana. Okey, dia buat contoh. Jika murtad dahulu daripada wati, maknanya berlaku riddah sebelum berlakunya persetubuhan, atau kemudian daripadanya, ataupun berlaku persetubuhan tu kemudian daripada murtad dulu, dan mengekali oleh yang murtad itu atas riddahnya hingga lepas iddahnya, maka ba'in, talak itu dikira sebagai talak ba'in dengan riddahnya. Ya, dengan riddahnya, dengan sebab murtad tadi. Maksudnya begini tuan-tuan, kita belajar dulu, bila murtad aja automatik pernikahan akan terbatal dengan sendirinya. Jadi isu ini kalau kita tengok sekarang, ada warga net ataupun netizen bila dia menghentam Tuan Guru Syekh Nuruddin, isu Tuan Guru menegur Sabri Yunus kerana minta maaf dah selesai. Rupanya bila tengok ni balik, diulang 2 kali. Cuma video tak yes, video satu diulang 2 kali, dan memang sah nikah tu lah. Okay. Dia sebenarnya mazhab Maliki dan Hambali cakap aku terima pun dah okey, dah sah. Sebab kalau Wahabi dia mau kepada Hambali sikit dia punya fiqh dia tu. Cuma warga net dia mengkritik Tuan Guru kenapa tak tegur Indonesia yang berkahwin campur agama sampai sekarang. Sedangkan mazhab Syafi'i, mana-mana mazhab fiqh sebenarnya pun syarat untuk berkahwin mesti Islam. Syarat sah nikah mesti Islam. Sebab tu dia kena masuk Islam dulu. Angelin Tan masuk Islam dulu, baru boleh kahwin dengan Sabri Yunus. Indonesia masih mengamalkan benda ini, dan susah di Indonesia kerana tidak ada badan agama yang berautoriti. Kita ada mufti, kita ada jabatan agama, mereka tak ada. Mereka hanya ada parti politik, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mereka hanya ada benda tu. Jadi bila parti politik atau NGO sukar untuk nak berbenterah benda ni sebab dia kuasa pemerintah, tu untungnya unik je kita di Malaysia. Sebab tu Sultan dengan Agong kena kekalkan. Ini benda yang menjadi akar kukuhnya kita di sudut pegangan agama, sebab ada pihak berkuasa yang pantau benda ni, jaga. Termasuk ajaran sesat kan, jaga. Okey. Dan baru ni KPN dedahkan ada 6 ajaran sesat yang sangat berbahaya di Malaysia. So saya tak baca butiran lanjut lagi, nanti tengok, nanti kita akan ulas lah bagaimana. Baik. Dan tiada lazim harta dan tiada talak kerana putus nikahnya dengan murtad, ya, berbatal. Dan jika masuk Islam oleh yang murtad itu dalam iddahnya, jatuh talak isterinya dengan harta. Maksudnya, dan kan bila syarat dia murtadkan, Islam punya syarat nasihat suruh kembali balik. So dalam tempoh tu dia kembali balik, maka perceraian yang terbatal tadi berlaku juga, tapi dikira sebagai talak lah. Yang tadi terbatal, kes murtad, tapi bila masuk balik Islam, maka cerai itu tetap berlaku, tetapi dikira sebagai cerai biasa, talak. Okey, itu ya, dia sebut di sini. Jatuh talak isterinya dengan harta, iaitu musammanya, dan dihisapkan iddahnya daripada ketika talak, dan iddah dikira daripada talak waktu depa murtad tadi. Jelas ini, jelas ya? Baik. Faslun fil ikhtilafi fil khul'i aw fi 'iwadhihi wal ikhtilafu fi 'adadi talaq. Ini fasal pada menyatakan bersalah-salahan antara laki isteri pada khulu' atau pada iwadnya, dan menyatakan bersalah-salahan pada bilangan talak. Maka jika dia mula gitu ya, tuan kitab ni mula gitu. Maka jika mendakwa isteri akan khulu' dan ingkar suaminya,
Bini kata, suami I dah ceraikan I dah bayar kat dia. Lelaki kata, mana ada? Suaminya menafikan. Tak ada. Mana ada, saya tak ceraikan dia pun. Suami menafikan. Jadi maka dibenarkan suami dengan sumpahnya. Ni masuk bab li'an, bab sumpah balik. Kita belajar hari itu apa-apa saja dalam Islam, kalau nak berlaku perbezaan pandangan, jadi seorang kena datangkan bukti. Kalau tak ada bukti, hang kena bersumpah yang wabillahi watallahi dan sebagainya tu. Yang pemimpin duk angkat sumpah tu besar tu, tuan-tuan, tanggungjawab tu. Dosa yang dipikul kalau dia tak amanah dalam pekerjaan dia. Tak kira lah hang adun ke, hang menteri besar ke, hang siapa ke, jangan main-main. Sebab ada laknat tu, yang bahaya tu sebab sumpah laknat tu, dan laknat Allah ke atas orang tersebut tu, itu bahaya tu. Saya tak tahu lah dalam Malaysia punya konteks dia sebut laknat ke tak. Kan wallah saja, tak sebut kan. Kalau sebut saya kata pekat, tak tahulah. Yang baru tak ada. Pak. Patut pakai jadi jebon habisnya. Allahuakbar. Okey. Maka dibenarkan suami dengan sumpahnya, maka jika mendiri isteri dua saksi. Laki sumpah tapi bini buat saksi. Bini bawa saksi. Mendiri tu tuan-tuan jangan bukan berdiri bangun daripada duduk tak. Membawa datang saksi, ni jauhi lama nah. Mendiri isteri dua saksi, laki-laki kedua-duanya. Sebab dalam Islam saksi mesti laki-laki. Akad nikah saksi laki-laki. Diamalkan dengan dia. Maknanya saksi tadi saksi yang boleh dipercayai, yang beramal dengan syariat Islam. Ini penjelasan tulisan kitab ni. Dan bainlah ia, maksudnya jatuh terus talak bain. Ingat ya. Jadi dalam kes yang pertama ni, isteri dakwa dia dicerai khuluk bayaran, tapi suami engkar. Suami kata mana ada, dan isteri bawa datang saksi. Kat taman law ni ada video belakang kan, siap rakaman semua. Maka ketika itu talak automatik, jatuh talak bain. Automatik terus jatuh pasal hang menipu. Dan tiada boleh suami menuntuti akan isteri dengan harta. Pada muka dia. Hak nak cerai, nak dapat duit, pada muka dia. Gitu. Sekali pada muka bini pula apa ni? Nihat suami lu, Nabi Muhammad. Dia ada belakang adil. Kerana suami ingkar akan dia, selama tiada kembali ia mengaku dengan khuluk. Jadi selagi mana dia tak mengaku bahawa dia khuluk bini dia tadi, kan dia kan dimenafikan. Jadi dia tak limit harta duit tadi, tertangguh bayaran tu, sehinggalah dia kembali mengaku bahawa memang dia khuluk bini dia. Maka mustahalah ia akan harta atas barang yang dikatakan dia oleh Syekh Mawardi. Ini pandangan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Atau mendakwa suami akan khuluk dan ingkar isteri. Satu kes kedua pula. Hak tadi bini dakwa, suami ingkar. Hak ni pula didakwa, ataupun kita kata suami dia dakwa dan ingkar isterinya dengan bahawa dikatanya tiada engkau talak akan daku, atau engkau talak akan daku dengan tiada iwat, dengan tiada bayaran, maka jatuh talaknya bain dengan ikrarnya. Baik. Apa beza dua kes tadi? Kes yang pertama tadi sebab yang menafikan tu isteri, sebab dia perempuan, dia kena bawa saksi. Hak kes kedua ni tuan-tuan, suami dia dakwa dan engkar isteri, suami tak perlu bawa saksi sebab kuasa tu memang kuasa dia, kuasa bercerai tu. Maka dikira jatuh talak walaupun isteri nafi. Okey. Dan tiada lazim iwat,
bayaran atas isterinya jika bersumpah ia atas nafinya. So kalau berlaku sumbahan tak kena bayar. Dan baginya nafkah edah, maka jika sampai situ, lepas tu ayat kedua, maka jika tu dia guna ayat baru lah. Maka jika mendiri oleh suami akan saksi dua laki-laki atau seorang saksi dan bersumpah ia sertanya, sabitlah harta baginya. Demikian lagi. Jadi maknanya kalau suami tadi nak kukuhkan hujah dia, dia bawa lagi saksi, tak boleh dua orang, seorang pun tak apa, dan saksi tu bersumpah, baru laki tadi boleh ambil duit bini yang kata khuluk kena bagi duit kat laki tu, laki boleh ambil duit tu sebab ada saksi. Gitu ya. Sabitlah harta baginya. Demikian lagi jikalau mengaku isteri kemudian daripada sudah bersumpah isteri dengan barang yang didakwa akan dia oleh suami. Lama-lama bini pun mengaku betul, akhirnya duit tu suami dapat. Jadi ini masalah kita hari ini, tuan-tuan. Sebab itu dalam rumah tangga ini, pendidikan agama tu penting, penguasaan ilmu agama tu penting, ilmu fiqh. Sebab kadang-kadang ni hak kita duk nampak kes yang dibicarakan, yang divarilkan, yang berlaku senyap-senyap kita tak tahu. Hak depa dua duk lagu mana kita tak tahu. Tak tahu bila berlaku cerai, lepas tu rujuk ke, kena cerai 3, rujuk balik ke, dah berlaku zina di tu. Banyak benda yang dalam masyarakat Islam ini kita tak tahu banyak. Ya, sebab tak datang mengaji. Betul. Bimbang-bimbang bila lakunya perzinaan, maka anak tu lahir nak zina-zina sampai ke bawah. Allahu Akbar. Kita tak mau gitu. Jadinya apa-apa saja kita rujuk kepada orang ahli agama. Tanya. Kalau kita ragu-ragu, kita tanya. Okay? Macam kami sering dapat soalan orang duk WhatsApp kan. Kalau benda-benda yang saya tak jawab, saya pas kepada orang boleh jawab. Bukan semua ilmu kita ada pun. Cuma kalau bab fiqh usul fiqh ni, kalau di Malaysia Ustaz Azrul lah yang, kalau bab-bab ni memang dia expert. Sebab dia mengaji banyak kitab fiqh. Ini bilang dia lah. Okey. Dan jika bersalah-salahan keduanya pada bilangan talak. Ni duk bertekak kes bilangan talak. Bertekak dua lelaki bini ni kes bilangan talak. Seperti berkata isteri, aku menuntuti akan dikau 3 talak dengan 1000, maka engkau perkenankan daku. Jadi bini dia kata kat lelaki dia, bang ceraikan saya talak 3 dengan 1000. Dia minta dia talak dengan 1000, bayaran 1000 lah contoh. Okay. Zaman dulu 1000 banyak. Kalau 1000 lah, kalau 1000 dulu lah ni berapa? Ni zaman kitab ni tulis ni 1000, kira juta-juta kot zaman dah ni. Tambah bila duit makin jatuh ni lagi banyak. Ni nilai dah. Tu mujak RM1000, kalau $1000 tak kedemam. Dan berkata suaminya, suami dia kata 1 talak dengan 1000, maka aku perkenankan dikau. Atau bersalah-salahan keduanya pada sifat. Tadi contoh pertama dari sudut perbalahan bilangan talak. Isteri minta laki ceraikan dia talak 3 terus dengan bayar 1000. Tapi suami pula ceraikan dia dengan talak 1 dengan bayaran 1000. Ini cerdik suami. 3 kali dapat 3000. Ini contoh, tuan-tuan, jangan ini contoh. Baik. Atau keduanya pada sifat ewaknya seperti dirham dan dinar. Tu kena jelas. Sebab tu dia sebut 1000, dia tak habaq tu dirham ke dinar. Ni duit zaman dulu. Kalau dirham lah ni dipakai di negara Morocco, dirham. Bahrain dirham, UAE dinar. Dia ada setengah negara masih gunakan mata wang tersebut. So kena jelas sifat dirham ke dinar. So kalau kita di Malaysia, ringgit Malaysia lah. Kecuali kalau memang disyaratkan USD, kalau mereka ni main kripto. Katalah laki bini ni memang kaki kripto. Kripto ni bertukaran wang, main duit macam Bitcoin, banyak lah. Saya pun terlibat juga. Jadi maknanya jumlahnya itu
currency-nya itu semua dalam US. Dia tak main ni, kita invest duit Malaysia tapi dia running itu sebab dia global, dia guna US. Maka kalau kes begini, mungkin tuntutan itu dia guna mata wang US. Sebab situasi laki bini tadi, mereka terlibat dalam perniagaan pertukaran wang, pembelian wang secara kripto. Okey, ini contoh. Atau yang sihah dan yang muksirnya, ataupun yang kalau ikut tu pepejal dengan yang pecah, maksudnya yang berterabuk. Maksudnya waktu pernikahan tu mas kahwin macam mana, itu maksud sihah dan muksir. Atau pada kadar iwatnya, nilainya seperti berkata suami, aku hulu akan dikau dengan 200, dan berkata isteri dengan 100, dan tiada saksi bagi salah seorang daripada keduanya, atau bagi tiap-tiap daripada keduanya ada saksi, dan berlawanan keduanya, maka hendaklah bersumpah kedua-duanya. Baik, jadi sekarang ni kalau depa ni tuan-tuan, laki bini ni berlaku perbezaan pandangan dari sudut jumlah talak, dari sudut jenis wang hantaran tu, ringgit ke dinar ke sebagainya, atau dari sudut bentuk hantaran, bentuk yang solid ke ataupun yang berpecah-pecah. Kalau tak cukup bukti semua, saksi tak ada, maka kena sumpah. Ada yang kerja payah belakang ni. Sebab itu dalam akad nikah kita yang ulama Syafi'i, dia detail tu. Sebab tu tuan-tuan, dia sebut tu dengan mas kahwinnya sekian. Sebab nak jelas kes macam ni lah ni. Takut berlaku kemudian hari bila berlaku bab macam ni, syarak kena. Sebab kalau tak betul-betul perincikan berapa jumlah itu, maka hakim akan tanya, dulu hang akad nikah dengan dia, hang bagi dia mahar berapa? Saya tak ingat dah, hakim dah 14 tahun dah kami nikah, dia tak ingat dah. Takkan tak ingat mas kahwin, rujuk surat nikah kan ada tulis. Tu penting surat nikah, dia tulis tu dengan mas kahwin, sebetuk cincin, wang, duit sekian, dan di surat nikah dah tulis. Tu penting, kena ada surat nikah tu. Bila berlaku macam ni, hakim akan rujuk balik. Sebab tak tahu jumlah, hakim akan putuskan, okey, ringgit Malaysia waktu tu, bukan guna duit Singapura, bukan guna duit ni. Sebab ada di kalangan kita yang buat hantaran duit Brunei, ada hak bagi, kan dia bagi mungkin hadiah lah kot duit Malaysia, tapi dia bagi pula dengan 100 keping duit USD, dengan 50 keping duit Brunei, ada disebut di dalam tu. Bermaksud itu dikira sebagai mas kahwin. Tu kena jelas ya, waktu tu kena jelas. Baik, kalau tak jelas, kena bersumpah kedua-duanya seperti dua orang yang berjual beli pada kafiat sumpahnya. Okey, dan orang yang memulai dengan dia, dan iaitu suami di sini. Jadi maknanya laki kena sumpah dulu, wabillahi wa tallahi wallahi, memang dia ceraikan bini dia dengan bayaran sekian. Okey, dia kena sumpah tu, dia kena angkat sumpah. Okey, suami kena mula dulu, bini pun kena mula dulu. Kalau bini tu menafikan, dia kena sumpah juga, menafikan. Jadi kena ada saksi. Sebab itu pentingnya saksi dalam urusan muamalah sesama insan dalam konteks ibadat. Tak kira apa-apa, termasuk jual beli. Dia buat contoh jual beli tentang benda simple je pun, akad tu. Sebab kita hari ni banyak terbabas. Sebab tu kita dah cerita waktu kita mengaji bab jual beli hari tu. Baik. Dan wajib dengan difasahkan iwad itu mahar misilnya. Baik, bila berlaku kes macam ni, bayaran yang ditetapkan untuk tebus talak tadi difasahkan dan kena ikut mahar misil. Pasal hampa duk tekak sampai tak tahu jenis apa, tak tahu talak berapa, duk pening dua-dua, jam. Jadi syarak fasahkan nilai bayaran yang dikenakan dan diikut balik mahar misil, mahar yang ikut
kak ataupun adik kepada perempuan tadi. Dan jika ada ia mahar misil itu terlebih banyak daripada barang yang didakwa akan dia oleh suaminya sekalipun. Kebetulan masa akad nikah tuan-tuan, hantaran ataupun mas kahwinnya tu jumlahnya itu melebihi daripada apa yang dituntut oleh suami kepada isteri untuk dibayar, maka dia tetap akan ikut mahar misil walaupun mahar yang asal itu tinggi. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini, jumlah itu tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah dalam konteks Malaysia lah. Okey, 5,000 duit sekarang 7,000 kan. Kalaupun kita lihat di Malaysia yang berbelah-belah ribu, saya rasa masih lagi peratusan yang sedikit di Malaysia lah. Kita tak tahu tahun depan macam mana sebab keadaan ekonomi mungkin berlaku kenaikan harga di sudut hantaran. Kemungkinan, wallahualam. Jadi dia benda gini tuan-tuan, seorang mula ni ikut. Tersebar. Itu lah kita. Nak cari hak betul-betul ni pun nak tutup guru. Siapa nak berani minta? Mak dispatch tak berani nak tutup guru. Tapi ada yang berani tengok kalau dia sanggup. Sebab interview tu tak tahan tu. Kalau baca surah confirm. Ya. Baik. Sebab ialah nak jaga anak perempuan kan, tak senang. Maka jika ada bagi salah seorangnya saksi, atau seorang daripada lelaki bini tadi, diamalkan dengan dia, saksi yang boleh dipercayai lah, dan dibenarkan suami, betul, saksi sebut betul dengan sumpahnya pada bilangan-bilangan talak yang bersalahan-salahan itu. Jadi maknanya ada saksi yang buktikannya, proofkan bahawa memang berlaku sekian jumlah talak yang dilafazkan oleh suami kepada isteri, ada saksi dengar, itu baru dipakai. Itu pentingnya saksi dan sumpah tadi, ya. Jangan ingat sebab nak bersumpah ini depan Quran, ya. Cuma lah di mahkamah dia guna kitab tafsir kot, dia tak guna Quran ni, dia guna tafsir saya rasa. Ni sebab takut tak ada wuduk nak pegang. Dan jika ia khuluk dengan 1,000, okey, dan diniat oleh kedua-duanya akan 1 bagi daripada 2 bagi belanja negeri itu. Maksudnya gini nah, dia minta tebus talak 1,000, cuma bayaran tu 2 kali installment. 1 bagi tu maksudnya bayar 2 kali lah. Cerita dulu duit tak ada ni, cerita dulu. Okey. Jadi setuju dua-dua tu, okey. Lazimlah ia, maknanya diterima. Jadi isteri boleh bayar 2 kali. Buat 2 kali bayar lah. Kita lah ni pun banyak buat lagu tu kan. Banyak 2 kali bayar. Sebab sekali bayar tak dan, ataupun mungkin tak lepas transfer tu hak limit ke apa, kita bayar pula hari kedua atau hari ketiga. Supaya benda tu dibolehkan dalam syarak, termasuk dalam bab jual beli. Tentang beli ayam nira, katalah ni 8 kupang, tiba-tiba duit ada 4 kupang lah. Boleh tak saya bayar 4 kupang dulu, kemudian esok saya bayar 4 kupang lagi? Kalau dengan saya setuju, tak bayar tak apa, halal. Sebab benda tu syarak benarkan. Bukan dia saja tak mau bayar, memang dia tak buat duit, dia cukup banyak-banyak tu je. Maka sebab itu kita yang, kalau yang berniaga kan, ada benda yang kita kena tolak ansur, tak apa, saya sedekahkan atau saya halalkan. Kadang-kadang orang tu bayar, dia transfer online, dia terlepas, dia KN jumlah tu mungkin tak cukup sen-sen ke apa kan, dia mohon maaf, dia sanggup bayar kali kedua, so kita kata tak payah, saya halalkan. Itu kalau saya sendiri lah, saya banyak halalkan lah kalau orang macam tu. Bantu.
Dan jika tiada diniat kedua-duanya sesuatu ditanggungkan atas yang ghalibnya. Jadi kalau dua-dua orang lelaki bini tadi tak niat, maka dikira sebagai jatuh kepada keadaan ghalib yang biasa diamalkan dalam masyarakat tu. Adakah dibayar penuh ataupun sebahagian pertama ataupun payment pertama dan kemudian payment yang kedua. Jadi dia ikut ghalib, ikut kebiasaan. Itu maksudnya ikut ghalib. Jika ada ia dan jika tiada maka lazilah mahar misil. Kalau ada, kalau tak ada kena ikut jumlah mahar misil yang ditetapkan ataupun ikut kepada suami jumlah mahar kakak atau adik kepada perempuan tadi. Wallahu a'lam. Minggu depan kita akan masuk tajuk bab talak. Ni baru cerai betul. Hak kita main sebelum ni khuluk. Ni baru kita baru talak. Dia terbalik lagi. Ya, kita fikir dia lagu tu. Dia bawa hak payah dulu. Hak payah, hak pening kepala apa semua, bawa senang. Tu cara dia punya ni. Okey, ada apa-apa persoalan? Minit 2. Apa dia? Orang terbuka. So yang Ustaz Ibu tadi apa cerita dia? Terusnya. Kejap saya ubah. Ada diadakan dialog baru-baru ni di Indonesia. Pakar-pakar nikah kahwin ni, hak Islam, hak yang bukan Islam semua berkumpul. Berdiskusi. Jadi Indonesia ni dia ada dia orang punya pegangan budaya lama tu yang berakar umbi tu terlalu kuat sehingga kan adat itu melampaui agama. Jadi tiada jalan penyelesaian walaupun hukum tu ada, tapi masyarakat tu masih dipengaruhi oleh adat lama mengatasi hukum agama. Ni yang payah. Sebab tu mereka bab menuntut ilmu hitam, bab kebal-kebal ni, mereka tak heran pun orang kata dosa. Tak apa, dosa-dosa. Dia macam tu, dia tak ada rasa takut apa tau. Sebab bagi mereka itu biasa. Itu yang berlaku. Okey, soalan kedua sebelum kita bagus, saya ada 3 soalan orang tanya saya. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman, makanan sunnah yang jadi masalah tuan-tuan ambil madu yang diabetes tu, bila ambil madu terus cek darah, memang bacaan limiter naik mendadak 180 km. Dia makanan nak menyerap 6 jam. Perubatan Islam dia ambil masa lama, dia bukan Panadol. Panadol tak apa, tuan-tuan telah saat lega sikit kepala. Ni tak. Paling cepat 6 jam. So after 6 jam baru cek gula. Akan drop. Tu je. Jadi kita duduk pegang mazhab bacaan di mesin. Makan apa pun tuan-tuan, makan benda manis apa pun, cek selepas tu memang akan naik bacaan mesin. Okey, itu cara moden punya lah. Islam tak, dia penghadaman penyerapan dia mesti ambil masa 6 jam ke atas. So tak ada masalah. Memang saya rawat pesakit kecil manis dengan madu, tak pelik pun, lega elok pun. Abang saya baru ni balik kampung, turun boleh jalan tak pakai tongkat dah. Seronok tak kira dah. Punya payah nak pujuk tu. Tuan-tuan bayangkan berapa lama saya duduk buat makanan sunnah ni. Baru 2 bulan saya balik kampung baru dia mau dengar. Dan bila dia makan, alhamdulillah, baru dia tahu lah nak pantang balik enak, pantang balik enak. Nak menyedai tu lah saya bagi dia. Okay, itu manusia kita lah ya, macam mana. Wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang dari kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran 'azima. Allahumma yassir umuruhum. Allahumma yassir umuruhum. Allahumma yassir umuruhum.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم